Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum kita memulakan kelas kita iaitu Pendidikan Kesihatan tahun 1 unit 11 iaitu bantuan kecemasan. Okey, marilah sama-sama kita mulakan kelas kita ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin rabbal alamin. Okey, jadi murid-murid semua faham apakah itu berkenaan dengan bantuan kecemasan. Okey. Misalnya, bantuan kecemasan ni kita boleh minta bantuan kepada ambulan ataupun kita boleh minta bantuan kepada polis dan kita juga boleh minta bantuan daripada pihak bomba. Okey. Okey, misalnya berlaku satu perkara yang tidak diingini. Okey, misalnya berlaku kemalangan di jalan raya. Okey, contohnya, okey, ada terdapat anak murid cikgu, dia naik basikal. Bila naik basikal dan dia terlanggar satu tembok, lepas tu berdebak. Okey, dia jatuh. Okey, bila dah jatuh, lepas tu kaki dia terluka. Okey, jadi apakah tindakan anda bila melihat situasi demikian? Okey, jadi anda cepat-cepat menelefon pihak ambulan. Okey, jadi pastikan anda meminta bantuan yang betul apabila berlaku satu kes seperti itu. Okey, misalnya kes jatuh daripada basikal sehingga terluka kaki dan kepala berdarah. Okey. Jadi janganlah kita meminta bantuan daripada pihak bomba. Itu salah, silap. Okey. Jadi bila dah berlaku kemalangan yang tidak diingini tersebut sehingga berdarah kepala, maka kita perlu minta bantuan daripada pihak ambulan. Okey. Okey, itu yang pertama. Okey, contohnya kalau berlaku misalnya berlaku kebakaran di rumah anda. Okey. Kita minta jauh. Okey, kalau berlaku kebakaran di rumah anda dan anda meminta bantuan daripada pihak ambulan. Okey, itu sudah salah meminta bantuan. Okey, sepatutnya bila berlaku kebakaran di rumah anda sepatutnya meminta bantuan daripada pihak bomba. Okey. Jadi pastikan nombor telefon pihak bomba, pihak ambulan, balai polis yang berdekatan ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mestilah anda mendapatkan nombor yang tertera dengan betul. Okey. Okey. Ada satu cerita yang mana pada masa di kampung cikgu ada satu ular sawo yang besar masuk di dalam rumah. Okey. Di rumah ni rumah tu hujung sangat. Okey. Lepas tu penduduk di sana meminta bantuan daripada pihak bomba, bukan pihak ambulan, tapi pihak bomba untuk tangkap ular sawo tersebut dan akan dibawakan ular sawo tersebut di tempat bagi penyimpanan hidupan liar. Okey. Jadi misalnya ada satu kes juga tiba-tiba satu harimau masuk ke dalam bandar. Okey. Kepada siapakah kita ingin mohon bantuan? Okey, jadi kita hendaklah mohon bantuan kepada orang yang memang setepatnya untuk kita memohon bantuan. Okey, misalnya kalau berlaku kemalangan di jalan raya, kereta bertembung dengan kereta, jadi kita minta bantuan dengan orang yang sepatutnya, bukannya kita minta bantuan orang yang tidak sepatutnya. Okey, misalnya berlaku kemalangan kereta dengan kereta di jalan raya. Jadi kita pun mohon bantuan daripada pihak ambulan untuk selamatkan mangsa kemalangan jalan raya tu. Dan kita minta bantuan daripada polis supaya kawalan trafik ataupun kawalan jalan raya di jalan raya itu smooth, lancar. Okey. Dan kita mohon bantuan daripada daripada pihak bomba sekiranya berlaku kebakaran pada kereta berkenaan. Jadi kita mestilah memohon bantuan kepada orang yang setepatnya. Okey, bukannya kalau dah berlaku contohnya
berlaku orang pecah masuk rumah, okey, kita pun pergi menelefon orang yang tidak sepatutnya. Jadi bila dah berlaku orang pecah masuk rumah kita cepat-cepat menelefon pihak polis. Okey. Jadi pastikan anda meminta bantuan yang sebetulnya. Okey, panjang pada slide yang pertama cikgu terangkan ya. Okey. Seterusnya, okey, ceritakan gambar di bawah. Okey, ada sekumpulan, okey, dikatakan di sini pada gambar ini, seorang kanak-kanak berenang di sungai. Okey, mungkin tanpa pengetahuan daripada ibu bapanya. Lepas tu dia pun lemas di dalam sungai tersebut. Okey, siapakah yang patut kamu hubungi jika berlaku kecemasan seperti ini? Okey. Orang yang sepatutnya kita hubungi sekiranya berlaku kecemasan seperti ini iaitu pihak bomba. Kita boleh minta bantuan daripada pihak bomba. Okey. Kita boleh menelefon bantuan daripada pihak bomba, di pejabat pihak bomba yang berdekatan. Pihak bomba. Okey. Okey. Kita juga bila berlaku kecemasan seperti ini iaitu terdapat kanak-kanak yang lemas, kita boleh minta bantuan daripada ambulan supaya ambulan cepat sampai dan boleh melakukan rawatan yang susulan yang secepatnya terhadap masa lemas ini. Okey. Sebab itulah sebagai seorang yang berkaliber ataupun educated, kita turut mempelajari bagaimana untuk menyelamatkan kanak-kanak ataupun orang yang lemas. Kita belajar secara mengambil satu praktikal secara slow. Maknanya kita ambil secara praktikal macam mana kita nak bagi pernafasan kepada orang yang lemas di dalam air. Jadi kita berikan bantuan pernafasan padanya daripada mulut ke mulut. Okey. Dan kita kita tekan pada jantungnya supaya dapat bergerak dengan laju. Okey, kita tekan jantungnya pada jantungnya. Itu adalah satu bantuan kecemasan bagi orang yang lemas di dalam air. Kita telefon pihak bomba, kita telefon pihak ambulan. Diceritakan oleh cikgu bahawasanya ada sekumpulan pelajar yang mana dia melakukan aktiviti ke sungai, rehlah di sungai, dan bila dia melakukan aktiviti rehlah di sungai, terdapat salah seorang daripada rakannya slipper Jepun dia tu tercabut dan dia nak pergi ambil slipper dia tapi dia tergelincir jatuh ke dalam sungai. Sungai itu berpusar, Lubuk Jepun namanya. Dan bila berpusar, dia pun jatuh dalam sungai, jadi kawan dia seorang ni pergi selamatkan dia. Jadi bila dia ni pergi selamat ke kawan dia yang tergelincir tadi, dia pun turut lemas. Dan yang ketiga pun turut lemas. Jadi kawan-kawan yang lain cepat-cepat telefon pihak ambulan, okey, pihak bantuan daripada pihak bomba, dan seterusnya pihak polis, untuk minta bantuan tersebut. Okey. Jadi janganlah kita, kalau kita tidak tahu berenang, kita pergi juga bantu orang yang lemas tersebut di dalam air. Itu salah yang besar lah. Sepatutnya kita lakukan tindakan dengan menelefon pihak bomba, pihak ambulan. Dengan bantuan macam tu, kita turut menyelamatkan orang yang lemas tersebut. Okay, jadi ambil perkara ini secara berhati-hati. Minta bantuan. Pada suatu hari semasa Sarjit berjalan ke sekolah, dia ditimpa kemalangan. Okey, bila dia berjalan-jalan di sekolah dia berjalan ke sekolah. Okey, berjalan ke sekolah. Contohnya pada waktu pagi, okey, daripada rumahnya, dia seorang pelajar yang pintar dan seorang pelajar yang rajin lah Sarjit ni. Jadi dia pun selalu daripada rumahnya ke sekolah dia berjalan kaki.
Pada suatu hari ada satu kemalangan yang tidak diingini. Dia ditimpa kemalangan dengan seorang pemuda yang menunggang motosikal melanggarnya. Jadi ini adalah satu kesilapan yang besar. Sebab itulah pengguna jalan raya bila melalui kawasan sekolah, dia kena pastikan kilometer yang dia lalu pada kawasan sekolah itu sangat rendah. Itu 30 kilometer sekurang-kurangnya. Kalau lebih bawah daripada itu, tu lagi bagus. Okey. Dan pada jalan raya di sekolah juga terdapat jalan raya yang mana dicap dengan warna kuning. Itu menandakan ini adalah kawasan sekolah, tidak boleh laju di kawasan sekolah. Okey. Jadi bila sajik ini dilanggar, ditimpa kemalangan, jadi kawan dia pun melihat. Kawan dia kata, itu sajik. Okey, kawan dia yang perempuan pun lihat, itu sajik. Lepas tu sajik pun kata, aduh, tolong saya. Dia sakit. Habis pakaian dia koyak, berdarah, okey. Botol air dia pecah, beg dia habis terjatuh. Okey, alhamdulillah. Kemalangan ini melibatkan dia dengan motosikal. Bukannya kemalangan ini melibatkan dia dengan motosikal, tiba-tiba datang pula kereta. Cuba melanggarnya pula. Itu dah lebih parah dah tu. Okey, ini kemalangan antara dia dengan motosikal. Sebab itulah kita seorang pengguna jalan raya yang menaiki kenderaan beroda ni, kita kena pastikan kita membawa kenderaan kita dengan selamat. Okey. Apakah tindakan kamu dalam situasi kecemasan ini? Okey, jadi kita lihat. Apakah tindakan kamu bila kamu lihat pada situasi kecemasan ini? Okey. Seng Chong dan Adilah segera mendapatkan bantuan. Okey. Cikgu, sajik kemalangan di hadapan sekolah, dia cedera. Mari kita ke sana sekarang. Okey. Cikgu, sajik cedera. Cikgu akan menghubungi talian kecemasan untuk mendapatkan ambulans. Okey, jadi ini adalah tindakan Seng Chong dan Adilah meminta bantuan daripada cikgu yang bertugas untuk mendapatkan bantuan dengan segera. Jadi apakah yang perlu kamu lakukan sementara menunggu bantuan tiba? Okey, contohnya sebagai cikgu pendidikan kesihatan dan pendidikan jasmani, dia akan balut luka sajik tersebut. Dia akan memberikan satu rawatan yang ringan kepada sajik tersebut agar menenangkan dirinya, tidak menangis, tidak meraung. Itu adalah satu tindakan yang bijak bila kita pelajar kita berada dalam situasi berkenaan. Okey. Jadi kalau sekiranya Seng Chong dengan Adilah ni tidak mendapat bantuan segera daripada guru yang bertugas, apakah risikonya? Risikonya sajik itu akan mengalami kecederaan yang terlalu lama dan dia akan rasa bertambah sakit. Dengan panas teriknya pada waktu pagi tersebut, dengan jalan raya yang panas, okey, dengan dengan rasa yang gemetar kerana trauma, kerana ketakutan menghadapi kecederaan tersebut. Okey. Selain daripada cerita sajik ni, apakah kecemasan apakah kemalangan ataupun situasi kecemasan yang lain? Okey, misalnya rumah, contohnya dikatakan rumah Aminah mendapat kebakaran. Okey, mak dia panaskan air, lepas tu dia pun belakang dapur rumahnya terbakar. Itu adalah satu bentuk situasi kemalangan. Jadi apakah bantuan kecemasan yang perlu anda lakukan bila mendapati rumah rakan anda itu kebakaran? Okey, jadi kita cepat-cepat menelpon pihak bomba untuk datang untuk memadamkan kebakaran. Situasi lain lagi. Okey, contohnya ular sawah masuk di dalam rumah. Jadi kita segera menelpon, meminta bantuan daripada pihak bomba untuk menangkap ular sawah tersebut dan menghantarnya di tempat hidupan liar yang lain. Okey, sekiranya contohnya anda dapati, contohnya rumah Aminah itu mendapat
kebakaran misalnya di rumahnya. Tapi anda meminta bantuan yang salah. Okey, kebakaran tapi anda minta bantuan dengan pihak Jabatan Pembangunan Wanita dan Keluarga. Jadi itu adalah meminta bantuan yang salah. Kalau anda minta bantuan kepada Jabatan Wanita dan Keluarga tu ataupun Jabatan Pendidikan Tinggi Malaysia, itu adalah bantuan yang salah anda minta. Jadi mereka akan kata, segera dek telefon kepada pihak bomba sekiranya anda mendapati rumah rakan anda itu mendapat kebakaran. Jangan kita, bila kawan kita rumah dia terbakar, kita pergi minta bantuan daripada Jabatan Perikanan Malaysia. Itu dah salah dah. Okey, ataupun Jabatan Mardi Malaysia. Itu dah salah. Jadi kita minta bantuan daripada pihak bomba. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Tandakan raid pada situasi kecemasan. Okey, tandakan raid pada situasi kecemasan. Okey, tandakan raid pada situasi kecemasan. Okey, yang pertama ini adalah situasi kecemasan yang pertama iaitu bomba pihak situasi kecemasan rumah terbakar. Okey. Ini adalah situasi kecemasan seorang pelajar yang tercekik. Okey. Tercekik makanan ataupun tertelan buah mengkudu ke. Okey. Tertelan kacang ke sampai tercekik ataupun tertelan, ada yang ada murid ataupun seorang kanak-kanak yang tertelan duit shilling. Dia makan duit shilling. Itu adalah satu situasi kecemasan tidak diingini. Dan ada seorang murid yang terjatuh di cerung. Ini adalah situasi kecemasan. Dan seorang murid yang terjatuh daripada basikal. Dan seorang murid yang terkena renjatan elektrik. Ini bukan situasi kecemasan. Ini pun bukan. Okey. Situasi kecemasan ni benda yang tiba-tiba ia terjadi. Misalnya kebakaran, naik basikal jatuh, lepas tu jatuh daripada cerung, dan ini tercekik duit shilling ke, dan ini kena renjatan elektrik. Tangan basah pergi tersentuh soket elektrik, jadi renjak kena. Okey. Jadi bila anda menyentuh pada soket elektrik itu, pastikan anda pastikan tangan anda tidak basah. Okey. Dan bila mana berlaku kebakaran pada rumah jiran anda, segera anda meminta bantuan daripada pihak bomba. Dan sekiranya anda dapati kawan anda jatuh daripada basikal, luka dan berdarah, pastikan anda meminta bantuan daripada orang yang sewajarnya. Dan bila anda dapati anak anda yang tangannya basah dan menyentuh soket elektrik, maka segera melakukan satu bantuan terhadap murid tersebut ataupun anak anda tersebut. Okey. Dan sekiranya didapati murid anda tertelan duit shilling, maka anda mestilah mendapatkan bantuan kecemasan yang segera. Adapun demam itu ialah situasi yang mana demam yang mana anda dah rawat dah dengan meletakkan tuala basah, termometer, suhu semua. Itu bukan, pada gambar yang ini, itu bukan situasi kecemasan. Dan adik menangis sebab lampin basah ke, itu bukan situasi kecemasan. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Saya akan untuk meminta pertolongan. Saya akan untuk mendapatkan bantuan. Saya akan minta bantuan daripada pihak polis.
Ni polis. Saya akan menjerit untuk meminta pertolongan. Misalnya ada datang orang yang tidak dikenali, pegang tangan dia dan ingin membawanya masuk ke dalam van. Dan muka dia tu memang muka yang jahat lah. Jadi kita kena cepat-cepat menjerit untuk meminta pertolongan. Saya akan menjerit. Saya akan menelefon untuk dapatkan bantuan. Okey, sampai di situ daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.